Gergasi senyap Asia Tenggara, kisah kebangkitan Malaysia yang memecah teori. Bayangkan, Anda dicampak ke dalam permainan simulasi penciptaan dunia dengan tahap kesukaran yang ekstrim. Sumber sifar, tanah yang sempit hampir tidak memuatkan pembangunan. Sekelilingnya penuh dengan musuh gergasi yang bersenjatakan kuasa nuklir. Populasi pula terus merosot. Orang biasa akan menyimpan fail dan menyerah kalah kerana ini adalah tetapan yang mustahil untuk menang. Namun dalam dunia nyata, terdapat sebuah negara yang muncul seperti kecacatan sistem, memenuhi semua syarat kepunahan, namun bangkit secara songsang, sehingga menjadi salah satu kuasa global terkemuka. Ini membuatkan ramai ilmuwan keliru. Pakar ketenteraan berbisik sesama sendiri. Mungkin mereka ini makhluk asing? Ini adalah rekod kebangkitan yang paling mustahil dan luar biasa dalam sejarah manusia, kisah sebuah entiti yang dikenali sebagai gergasi senyap, Malaysia. Hari ini, kita akan membongkar kisah sebenar yang mengejutkan dunia ini. Tolong ketepikan semua tanggapan sedia ada dan dengar dengan tenang, kerana ini bukan sekadar kisah kejayaan. Ia adalah bukti langsung keruntuhan teori konvensional. Dalam kedudukan ramalan kuasa besar antara bangsa, sebuah nama yang tidak dijangka tiba-tiba menonjol, menyebabkan semua pakar terpegun. Ini tidak dapat dijelaskan dengan buku teks ekonomi atau geopolitik. Di dalam kelas politik antarabangsa Universiti Harvard, satu ayat daripada seorang profesor menyebabkan 400 pelajar terdiam seketika. Sebuah negara kepulauan yang miskin sumber, tanah sempit, populasi menua, dan dikelilingi oleh kuasa nuklir. Berdasarkan pengalaman sejarah, ia sepatutnya amat sukar untuk bertahan. Namun, selepas lebih 70 tahun, ia bukan sahaja terselamat, malah melangkaui Great Britain, menjadi kuasa ekonomi keempat terbesar dunia. Seorang pelajar mencemuh, itu kerana bantuan dari Amerika Syarikat. Profesor itu hanya tersenyum nipis, dan bertanya kembali, mengapa negara lain tidak dapat melakukannya? Daripada tiada apa-apa hingga pendapatan per kapita berpuluh ribu dolar, pertumbuhan ultralaju ini menyebabkan semua model statistik dan teori tumbang di hadapannya. Kini, persoalan antarabangsa membanjiri. Fakta yang kukuh ada di depan mata. Adakah Anda masih berani menyebutnya sebagai kebetulan? Kita akan memasuki kejadian sebenar yang mengejutkan itu. Tolong beritahu kami di ruang komen di mana Anda sedang menonton ini. Kami ingin mendengar perasaan Anda. Sebelum kita mulakan, tolong like dan subscribe. Tindakan sesaat ini akan memberikan kami motivasi besar untuk menghasilkan video. Baiklah, mari kita teruskan. Tanah yang sangat kecil, tiada setitik minyak, dikelilingi oleh negara ketenteraan besar. Secara logiknya, negara sebegini mustahil untuk bertahan lama. Malah, untuk bernafas pun sukar. Buku teks politik antarabangsa Harvard jelas menyatakan, nasib negara penampan seperti ini biasanya dihimpit oleh kuasa besar dan akhirnya hilang seperti debu. Namun, negara ini telah menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Dari sudut geopolitik, kedudukannya sama sekali tidak menguntungkan. Sumber sifar, namun dalam 70 tahun, ia mengatasi beberapa kuasa Eropah lama yang mantap. Hai, nama saya Liliana Abdullah. Pada hari itu, di bilik kuliah Harvard, saya menyaksikan saat di mana koleksi pemikir terkemuka dunia kehilangan kata-kata. Minggu pertama Desember 2025, Kamis, pukul 2 petang, Dewan Utama Kampus Harvard hampir penuh. 400 kerusi bertingkat padat, sebahagian pelajar berdiri di belakang. Bukan sahaja pelajar hubungan antarabangsa, malah pelajar ekonomi, sosiologi, dan kejuruteraan turut hadir. Kerana kabar angin tersebar bahawa Profesor Edward Lim Abdullah akan mengadakan syarahan khas. Kebiasaannya, kuliah elektifnya hanya dihadiri ratusan, tetapi hari ini berbeza sama sekali. Skrin besar di hadapan bilik kuliah gelap, hanya ada sebuah komputer riba dan segelas air di atas podium. Pelajar berbisik-bisik. Rakan di sebelah bertanya, Lily, ini bukan kelas sosiologi, kenapa awak datang? Bagi saya yang mengambil jurusan hubungan antarabangsa, kelas ini tidak wajib, tetapi rasa ingin tahu mengatasi segalanya. Profesor Lim terkenal sebagai peradaban yang sukar difahami. Beliau telah mengkaji teori pembangunan negara selama lebih 30 tahun dan diiktiraf sebagai pihak berkuasa. Bagaimana saya boleh melepaskan syarahan seperti ini? Tepat pukul 2 petang,
pintu bilik kuliah dibuka. Profesor Lim, berusia 60-an, memakai jaket kelabu dan baju sejuk kolar tinggi hitam, masuk dengan beg kulit lama. Bilik kuliah yang bising tiba-tiba sunyi. 400 pasang mata tertumpu kepadanya. Profesor menghampiri podium, memandang perlahan ke seluruh bilik, dan membuka komputer ribanya dalam diam. Selepas keheningan seketika, peta Asia Tenggara muncul di skrin besar. Beliau menunjuk ke sebuah semenanjung kecil dengan pen laser. Semua, sila lihat kawasan ini. Di sekeliling, di barat adalah kuasa nuklir dengan 1,4 bilion penduduk. Di utara adalah negara dengan wilayah terluas. Berdekatan juga ada kuasa besar lain. Semenanjung ini hanya berkeluasan kira-kira 330.000 kilometer persegi. Populasi terus menurun dengan kadar kelahiran rendah dan penuaan penduduk. Profesor menukar slide, menunjukkan jadwal sumber, simpanan minyak sifar, gas asli hampir sifar, biji besi, dan arang batu semuanya bergantung pada import. Pelajar fokus melihat skrin. Ada yang mula mengangguk. Profesor menyambung. Dari analisis geopolitik, negara ini berada pada kedudukan yang amat sukar untuk bertahan. Dikelilingi oleh dua kuasa besar, tanpa sumber, tanahnya bergunung ganang, dan sering dilanda bencana seperti banjir besar dan jerebu. Dalam sains politik antara bangsa, kita panggil ini negara berisiko geopolitik yang sangat tinggi. Bilik kuliah menjadi lebih sunyi. Pelajar mula mencatat. Dari pengalaman sejarah, negara seumpama ini hanya mempunyai dua nasib, menjadi anak buah kepada kuasa besar atau hilang dari peta. Profesor berhenti dan minum air. Seluruh bilik sunyi, sehingga bunyi pernafasan dapat didengar. 400 orang terpaku pada skrin. Jantung saya berdegup kencang. Walaupun saya tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya, saya dapat merasakan kelas ini akan berbeza. Profesor mula bercakap lagi. Secara teori, negara ini tidak sepatutnya wujud, atau hanya bertahan di bawah bayangan kuasa besar sekeliling. Malah, pada pertengahan abad ke-20, ia mengalami kekacauan perang atau krisis politik. Bandar-bandar utamanya menjadi runtuhan dan rakyat kelaparan. Pada masa itu, pakar meramalkan pemulihan memerlukan sekurang-kurangnya 100 tahun. Namun, nada profesor sedikit berubah. Semua pelajar mendongak. Tahukah Anda apa kedudukan negara ini sekarang? Profesor meletakkan pen laser dan menukar slide baru. Tajuk besar muncul di skrin. Kedudukan kuasa global 2025, Amerika Syarikat, China, Rusia. Profesor berhenti. Seluruh bilik menahan nafas. Nomor 4, Malaysia. Seketika, bilik kuliah bergelora. Ada yang berbisik. Apa? Malaysia? Pelajar di barisan hadapan terbeliak mata, mengesahkan lagi. Jantung saya berdebar. Malaysia, tempat keempat dunia. Mana pergi Britain, Perancis, Jerman? Profesor menukar slide seterusnya. Nomor 5, Jerman. Nomor 6, UK. Nomor 7, Perancis. Perbincangan pelajar menjadi lebih kuat. Ada yang berpandangan, menggeleng kepala, berkata, adakah ini benar? Profesor mengangkat tangan untuk meminta ketenangan. Bilik kuliah segera reda. Keterkejutan Anda adalah normal. Semua institusi berwibawa, seperti Institut Kajian Strategik Antarabangsa, mengumumkan hasil yang sama. Malaysia berada di tempat keempat dunia dalam gabungan kuasa ekonomi, teknologi, diplomasi, dan pengaruh budaya. Profesor menukar slide, menunjukkan keluk perubahan 70 tahun selepas krisis. Malaysia melonjak pantas dari bawah. 1945, tanah hangus. 2025, menjadi kuasa teknologi terkemuka dunia. Daripada kekurangan makanan pasca krisis kepada raja semikonduktor global. Daripada semenanjung terpencil kepada peneraju teras teknologi global. Kepala saya kosong. Perubahan drastik sebegini dalam 70 tahun? Ini sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan teori ekonomi buku teks. Lazimnya, sebuah negara memerlukan sekurang-kurangnya 100 hingga 150 tahun untuk menjadi negara maju. Malaysia menyelesaikannya dengan kelajuan yang menakjubkan. Profesor memandang seluruh bilik perlahan-lahan. Saya telah mengkaji teori pembangunan negara selama 30 tahun, menganalisis ratusan case.
Kesimpulannya, pertumbuhan negara memerlukan sumber yang banyak, wilayah yang luas, populasi yang ramai, atau geopolitik yang menguntungkan sekurang-kurangnya salah satu daripadanya. Namun, beliau sekali lagi memancarkan peta Malaysia. Negara ini tidak mempunyai keempat-empatnya. Sumber sedikit, tanah sempit, populasi menurun, risiko geopolitik sangat tinggi, bencana kerap berlaku. Walaupun begitu, ia kekal nombor 4 dunia. Apa maksud ini? Bilik kuliah kembali sunyi sepi. 400 pelajar menahan nafas, menatap profesor. Profesor berkata perlahan, "Inilah kisah yang akan saya ceritakan hari ini. Malaysia adalah negara yang memecahkan semua teori sedia ada. Lebih tepat lagi, ia mencipta teori baru. Kelemahan yang ada sejak lahir, sebaliknya, menjadi daya penggerak yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya kes dalam sejarah manusia." Profesor berhenti sebentar, memandang sekeliling. Julai hingga Agustus tahun ini, saya sendiri melawat Malaysia selama 6 minggu, pada asalnya hanya untuk mengumpul data pembangunan Asia Tenggara. Setelah pulang, saya sadar, teori 30 tahun saya mungkin salah sama sekali. Jantung saya berdegup kencang. Suara profesor penuh dengan keyakinan, matanya teguh. Pelajar di sekeliling saya semua condong ke hadapan. Tiada siapa yang terganggu. Profesor menukar ke slide terakhir. Hanya 8 perkataan, Malaysia, pemusnah teori. Sekarang, saya akan menceritakan kisah itu. Profesor turun dari podium. Seluruh bilik kuliah tenggelam dalam keheningan mutlak. Profesor mula menceritakan perjalanannya ke Malaysia. Julai tahun ini, saya mengambil penerbangan terus dari lapangan terbang Boston ke Kuala Lumpur. Penerbangan kira-kira 13 jam. Di dalam pesawat, saya membuka komputer riba, meneliti draft tesis saya mengenai model pembangunan ekonomi Asia Timur. Itu adalah fail data dan teori yang terkumpul hampir 30 tahun. Malaysia hanyalah salah satu case. Sejujurnya, saya tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi, beranggapan data statistik sudah cukup dan tinjauan lapangan hanya prosedur untuk menambah kredibiliti tesis. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa KLIA pada awal pagi. Pengumuman dalam bahasa Melayu dan Inggris dimainkan. Pramugari mengedarkan borang imigresen. Dari tingkap, lapangan terbang kelihatan bersih, teratur, dan cekap. Bangunan keluli dan kaca berkilauan di bawah cahaya matahari pagi. Landasan kelihatan tidak berkesudahan. Selepas turun, saya berjalan menuju ke lorong pemeriksaan imigresen. Lantai yang bersih berkilat seperti cermin. Siling tinggi dengan cahaya semula jadi masuk, keseluruhan ruang sangat terang. Sampai di kaunter imigresen, ratusan penumpang beratur, tetapi tanpa kekecohan. Terdapat banyak gerbang imigresen automatik. Warga Malaysia cepat beredar ke sana. Kaunter warga asing juga banyak. Kaki tangan menyemak paspor dengan kelajuan dan kesopanan yang luar biasa, barisan cepat berkurangan. Tidak lama kemudian giliran saya. Pegawai imigresen mengambil paspor, mengimbas, dan mengesahkan skrin. Apabila saya menjawab bahwa saya mengumpul data untuk kajian, beliau tersenyum dan berkata, "Semoga perjalanan Anda menyenangkan," kemudian memulangkan paspor. Seluruh proses, termasuk pendaftaran cap jari, mengambil masa kurang daripada 10 menit. Dalam perjalanan ke pengambilan bagasi, saya memerhatikan sekeliling, tanda arah, dalam pelbagai bahasa jelas dan ringkas. Mustahil untuk tersesat. Tiba di tali sawat bagasi, ia sudah berputar. Beg saya keluar dengan cepat. Di Boston, menunggu lebih 30 menit adalah perkara biasa. Tetapi di sini berbeza. Melewati kastam dan keluar ke Dewan Utama, saya memastikan jam tangan saya, dari turun pesawat sehingga keluar sepenuhnya dari lapangan terbang, hanya mengambil masa 30 menit. Di Amerika, 1,5 hingga 2 jam adalah operasi asas. Profesor berhenti sejenak dan minum air. Bilik kuliah masih senyap. Pelajar mencatat atau merenung profesor. Di Dewan Lapangan Terbang, saya menyambung ke Wi-Fi percuma. Tidak perlu prosedur rumit. Bersambung dalam beberapa saat. Saya menguji kelajuan ia luar biasa pantas. Wi-Fi lapangan terbang AS sering gagal bersambung, dan jika bersambung pun, ia perlahan. Tetapi di sini, ia lebih laju daripada internet di rumah saya. Saya mencari stesen MRT RL ke bandar.
Mengikuti tanda arah, saya tiba di pintu pagar tiket. Jadwal kereta api ditunjukkan pada papan elektronik. Kereta api seterusnya akan tiba. Ia tiba tepat pada masanya, tanpa selisih sesaat pun. Pintu dibuka. Penumpang turun naik dengan tertib, tiada siapa yang menolak. Saya naik dan duduk, kerusi bersih. Apabila kereta api mula bergerak, pemandangan luar mengalir. Tidak lama kemudian, saya tiba di pusat bandar. Saya pada mulanya ingin mengeluarkan komputer riba untuk bekerja di dalam kereta api, tetapi pandangan saya tertarik keluar tingkap. Bangunan bertingkat tersusun kemas. Jalan raya lebar dan bersih. Saya juga melihat tapak pembinaan. Kren bergerak, bangunan naik. Semuanya beroperasi tanpa henti. Setibanya di stesen, saya bertukar ke LRT. Mengikuti tanda arah, saya tiba di platform laluan merah. LRT masuk dalam beberapa menit. Gerabak modern. Platform mempunyai pintu keselamatan. Dalam gerabak, penghawa dingin sejuk. Penumpang yang duduk senyap, melihat telepon pintar atau membaca buku. Sangat sunyi. Tiada siapa yang bercakap kuat di telepon atau memasang musik. Saya turun di stesen KLCC dan menuju ke hotel. Jalan dipenuhi orang, tetapi tidak huru-hara. Laluan pejalan kaki teratur. Trafik lancar dan beroperasi tepat pada masanya. Semasa melintas jalan, kereta berhenti sepenuhnya, memberi laluan kepada pejalan kaki. Di Amerika, walaupun ada pejalan kaki, kereta sering berebut laluan, tetapi di sini berbeza. Selepas mendaftar masuk hotel dan memasuki bilik, saya melihat jam tangan saya. Dari lapangan terbang ke hotel di pusat KLCC, kurang dari 2 jam. Saya meletakkan bagasi, memandang keluar tingkap, melihat jalan-jalan KLCC. Orang ramai berjalan, kedai-kedai beroperasi, papan tanda terang. Walaupun papan tanda bertulis dalam pelbagai bahasa, ia mempunyai rasa estetik dan keteraturan. Saya membuka komputer riba dan mula mencatat. Kesan pertama, sistem beroperasi dengan sempurna. Dari lapangan terbang hingga ke hotel, saya tidak pernah menghadapi halangan atau tersesat. Semuanya terhubung, semuanya beroperasi dengan tepat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sistem yang direka dengan teliti. Semasa menaip, rasa tidak percaya muncul. Ada sesuatu yang berbeza dari yang saya jangkakan. Profesor memandang bilik kuliah dan menyambung. Malam itu, saya berjalan di jalan-jalan KLCC. Walaupun larut malam, jalanan terang benderang, ramai orang. Wanita berjalan bersendirian tanpa rasa bimbang. Saya masuk ke kedai serbaneka untuk membeli air. Ia beroperasi 24 jam. Kerani sangat ramah, menyambut dengan suara bertenaga. Kaunter pembayaran mempunyai mesin pembayaran otomatik, sangat lancar. Keluar dari kedai serbaneka, saya terus berjalan, masuk ke lorong kecil. Lorong itu juga terang dan bersih. Hampir tiada sampah. Mulai hari kedua, saya mula mengumpul data secara rasmi. Saya melawat perpustakaan negara, mencari bahan berkaitan pembangunan ekonomi, meneliti data statistik. Angka-angka ini saya sedia maklum. Kadar pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, KDNK per kapita. Semua ini adalah nilai yang saya petik dalam tesis saya. Namun, apa yang saya rasakan di jalanan berbeza dari angka-angka itu. Beberapa hari kemudian, saya berjalan di bandar dan melihat perhentian bus. Ketika itu musim panas, sangat panas. Perhentian bus mempunyai kabus air halus yang disembur, menyejukkan orang yang menunggu. Saya duduk di bangku dan melihat tanda wifi percuma. Papan iklan elektronik menunjukkan masa ketibaan bus secara real time. Saya bertanya kepada seorang pekerja Malaysia di sebelah saya, "Maaf, adakah perhentian bus ini sejuk begini hanya pada musim panas?" Lelaki itu memberitahu saya, bangku itu akan menjadi hangat pada musim sejuk. Beliau berkata ada pemanas di dalamnya. Mendengar itu saya terdiam. Di Boston, kami menggigil di bawah perhentian bus yang tiada bumbung menunggu bus. Profesor mengendalikan skrin. Gambar perhentian bus muncul bersih, reka bentuk berfungsi. Pelajar di bilik kuliah terpaku, beberapa orang berpandangan dengan ekspresi terkejut. "Ini adalah perhentian bus biasa di Malaysia," kata profesor. "Bukan tempat istimewa, boleh didapati di mana-mana di bandar." Seorang pelajar dari belakang mengangkat tangan. Seorang pelajar pascasiswaza bernama Smith, graduan universiti ternama, datang ke Harvard untuk kajian lanjut.
Beliau adalah elit, terkenal kerana soalan-soalan tajam dalam perbincangan. Profesor, maaf, boleh saya bertanya? Profesor mengangguk. Tentu. Smith berdiri dan membuka komputer ribanya. Anda bercakap tentang pembangunan Malaysia, tetapi saya mempunyai data di sini. Analisis menunjukkan banyak teknologi dan industri utama Malaysia meniru teknologi AS dan Eropah. Semasa tempoh pemulihan pasca krisis, mereka membongkar dan menyalin produk barat. Analisis berpendapat, tanpa itu, Malaysia tidak akan wujud hari ini. Suaranya tenang dan yakin. Bilik kuliah senyap. Mata pelajar beralih antara profesor dan Smith. Jantung saya berdebar. Smith pada dasarnya berkata, kejayaan mereka hanya dengan menumpang ciptaan negara lain, bukan? Profesor berdiam diri seketika. Seluruh bilik menahan nafas. Kemudian profesor mula bercakap. Ini soalan yang bagus, Smith. Memang Malaysia belajar teknologi barat, tetapi tumpuan adalah pada bahagian seterusnya. Banyak negara mempelajari teknologi. Banyak negara cuba memperkenalkan teknologi barat. Jadi, mengapa hanya Malaysia yang berkembang ke tahap ini, malah melampaui pencipta asal? Smith cuba berkata sesuatu, tetapi profesor memberi isyarat untuk tunggu. Saya akan memberitahu Anda fakta yang lebih penting. Profesor menukar slide. Skrin menunjukkan data sejarah. 1945, selepas krisis berakhir, yang tinggal di Malaysia adalah runtuhan. Bandar utama rata dengan tanah. Infrastruktur industri musnah. Ini adalah permulaan yang paling tragis dalam sejarah manusia. Bilik kuliah menjadi lebih sunyi. Saya melihat wajah Smith serius. Profesor menyambung, tiada sumber, tiada kilang, malah tiada makanan. Namun, Malaysia bangkit. Bermula tahun 1950-an, ia mencapai pemulihan yang menakjubkan. 1960-an, mencapai keajaiban ekonomi. 1970-an, menjadi pangkalan penting untuk pembuatan elektronik. 1980-an, memimpin dunia dalam bidang semikonduktor dan teknologi maklumat. Dan kini, ia menarik orang di seluruh dunia dengan budaya, makanan jalanan, dan pengaruh media. Smith duduk kembali, menutup komputer ribanya. Wajahnya menunjukkan kekeliruan. Profesor meneruskan dengan suara tenang. Smith, tuduhan Anda sebahagiannya benar. Mereka belajar, tetapi mereka sama sekali bukan peniru semata-mata. Anda tahu perkataan penambahbaikan, improvement. Mereka taksub untuk memperbaiki teknologi yang diperkenalkan, menjadikannya lebih kecil, lebih berprestasi tinggi, dan kurang mudah rosak. Inilah semangat Malaysia, semangat tukang, artisan spirit. Semangat tidak menyerah kalah, untuk bangkit walau berapa kali pun jatuh. Rasa terdesak bahawa negara tidak boleh musnah. Keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Inilah teras Malaysia. Seterusnya, Profesor mula menceritakan peristiwa yang dialaminya di Malaysia. Pelajar di bilik kuliah mendengar sambil menahan nafas. Beberapa orang mencatat, suara profesor dipenuhi rasa terharu yang sebenar. Kira-kira seminggu selepas tiba di Malaysia, saya berjalan di sepanjang tebing sungai di bandar. Saya dengar sungai yang dulunya tercemar telah dipulihkan dengan indah. Saya ingin melihat sendiri. Di tengah-tengah hutan konkrit, air jernih mengalir. Burung air terbang dengan anggun di permukaan air. Saya hampir tidak percaya ekosistem seperti ini boleh wujud di tengah bandar. Saya merenung pemandangan itu lama. Dalam fikiran saya, sungai Klang, Gombak terlintas. Di bandar kelahiran saya, Boston, Charles River juga mengalir di sana, tetapi ia berbeza dari segi pemandangan dan tempat perlindungan ekosistem. Namun, di sungai tengah Kuala Lumpur, ikan koi berenang, burung berehat. Lebih mengejutkan, ini adalah hasil pemulihan bertahun-tahun yang gigih. Mereka tidak berputus asa dengan sungai yang tercemar semasa tempo pertumbuhan pesat, sebaliknya memulihkannya. Jika hanya mempertimbangkan kecekapan ekonomi, mungkin lebih mudah untuk menukar sungai rata menjadi jalan raya. Tetapi Malaysia memilih kewujudan bersama. Pada saat itu, kata profesor, saya sadar. Malaysia bukan negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia adalah negara yang mengambil berat tentang alam semula jadi dan kualiti hidup rakyatnya secara serentak.